Baiklah pelajar, hari ini cikgu akan ajar cara melukis cartapai banding. So, peralatan yang kamu perlukan untuk melukis cartapai banding ialah pensil, pemadam, jangka lukis, jangka sudut dan pembaris. Sebelum itu, pelajar perlu menyediakan jadual untuk melukis cartapai banding. Baiklah, ini adalah contoh jadual yang cikgu dah siapkan. Okey, pertama kamu dalam jadual perlu ada aspek tajuk. Okey, tempat, perkara dan masa. Okey, masa ni pelajar perlu aware lah. Okey, ada perkataan anggaran tak, jangkaan tak. Okey, so jadual yang pelajar sediakan untuk cartapai banding ni perlu ada peratus dan sudut. Okey, perlu ada peratus dan sudut. Dan akhir sekali ada sumber. Baiklah pelajar, sebelum kita lukis cartapai banding, kita harus tahu nisbah jejarinya. Okey, sebab nisbah jejari yang menentukan berapa besarnya bulatan yang kita akan dapat. Okey, so cikgu akan terangkan cara untuk pengiraan nisbah jejari. Okey, so nisbah jejari, formula dia ialah square root kurungan jumlah keseluruhan yang paling tinggi bahagikan dengan jumlah keseluruhan yang paling rendah tutup kurungan. Okey, so kalau kamu tengok kat jadual ni, ini adalah jumlah keseluruhan yang paling tinggi dan ini merupakan jumlah keseluruhan yang paling rendah. Okey, so kamu boleh buatlah square root dalam kurungan 34362 bahagikan dengan 28008 tutup kurungan. Okey, so cikgu tunjuk ni. So kamu tekan square root letak kurungan dan 34362 bahagikan dengan 28008 dan kamu kena tutup kurungan. So kamu akan dapat 1.107. So kamu ambil 2 titik perpuluhan. So lepas perpuluhan 1, 2. Okey, so lebih daripada 4 kamu tambah. So kamu akan dapat 1.11. So nisbah jejari kamu ialah 1 titik bertindih 1.11. Okey pelajar, so kita dah dapat nisbah jejari 1 titik bertindih 1.11. Okey, ini merupakan nisbah jejari yang mentah. Okey, nisbah jejari mentah ni kita akan tulis dalam graf, tapi untuk melukis kita tidak boleh pakai nisbah mentah ni. Okey, kalau nak melukis cartapai kita perlu darabkan nisbah kita ni dengan 4 ataupun 3.5. Okey, selalunya cikgu sarankan kamu darabkan dengan 4. Tapi kalau kamu dapat nisbah jejarinya 1.5 ke atas, lagi sesuai kamu darabkan dengan 3.5. So kita dapat 1.11, so sesuailah kita darabkan dengan 4. Okey, kalau kamu darabkan dengan 4, kamu akan dapat 4 nisbah 4.44. Okey, ini ialah nisbah mentah. Ini ialah nisbah untuk kita melukis. Okey, so maksudnya, apa maksud nisbah jejarinya? Maksudnya, kita punya radius. Kita panggil bulatan, kita panggil radius kan? Okey, radius dia panjangnya ialah 4 cm. Okey, dan radius bulatan keduanya, panjang dia 4.44. Okey, kita terus kepada graf. Okey, graf yang pelajar guna, pastikan dia ikut standard MPM. Kalau kamu beli graf daripada luar, so kamu ambil lah. Okey, kalau sini dia akan jadi, graf selalunya macam ni kan. Okey, kalau bawah ni 9 dan sini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 darab 11. Okey, itu ialah luas graf kamu. Okey, so lepas kalau kamu dapatkan graf yang luar daripada standard MPM, cikgu sarankan kamu untuk tidak menggunakan ruang-ruang yang lebih ni, okey, supaya ia memudahkan kamu untuk tahu keluasan graf. Okey, so masa exam sebenar kamu tidak menghadapi masalah untuk tahu
cara untuk melukis carta menggunakan graf yang MPM sediakan. Okey. Okey, baiklah. Untuk carta pai banding, cikgu akan melintangkan grafnya. Okey. Kamu lintangkan graf kamu. Lepas tu seperti biasa, kotak besar satu ni untuk takjub. Okey, 3 kotak. 1, 2, 3. 3 kotak besar ni untuk nisbah jejari, petunjuk dan sumber. Okey, so dari sini kamu ambil 1 kotak besar, 2 kotak besar dan 1 kotak kecil. Okey, dari sini kamu ambil 1, 2, 3. So kamu pangkarkan kat sini. So benda yang sama, lepas 3 kotak kamu ambil 1 kotak besar, 2 kotak besar, 1 kotak kecil dan 1, 2, 3. Okey, titik yang ketiga ni kamu tandakan. Okey, lepas kamu dah tandakan, kita akan melukis carta painya. Okey, so carta pai pertama, radius kita dapat ialah 4 cm. Okey, 4 cm ni kamu kena ukur kat jangka lukis kamu 4 cm. Caranya kamu pun sebenarnya boleh je gunakan graf kamu sendiri. 1 kotak kecil ni ialah 1 cm. So kalau 4 cm maksudnya 4 kotak kecil ataupun 2 kotak besar. Okey, untuk double check kita bolehlah ambil pembaris. Kamu boleh ukur menggunakan pembaris juga. Okey, so kamu adjust lah. Okey, yang ni. Nampak tak? 4 cm. So dia dapat 4 cm. Okey, so kotak pertama 4 cm. So jarum dia yang tajam ni kamu letak kat bulatan X yang kita, tengah-tengah dia lah pusat dia ni. Okey, kamu letak kat pusat yang kita tanda tadi. Dan kamu bulatkan. Okey. Kamu buatlah bulatan. Okey. Buat sehingga bulatannya nampak lah. Okey. Okey, dan bulatan yang kedua, radius dia ialah 4.4. Okey, bagi bulatan yang kedua, so radius yang kita dapat jejari yang kita dapat ialah 4.44. So kamu adjust lah. Okey, kamu adjust kamu punya jangka lukis tadi untuk 4.44. Okey, so kamu letak sini kosong. So ni dekat-dekat lah dengan 5 tapi tak sampai 5. So 4.44. Okey, so kamu ambil pusat dia yang tadi kita tanda tadi. So kamu bulatkan. Okey, kamu bulatkan lah. Okey, so kamu akan dapat satu bulatan yang jejari dia 4, satu bulatan jejari dia 4.44. Okey. Okey, pusat ni kamu boleh adjust lah. Kamu boleh adjust. Kemungkinan kamu rasa sini ruang banyak kan. So kamu boleh bawa pusat ke depan sikit. Tapi pusat dia mestilah selari. Okey, kalau kamu nampak pusat dia mestilah selari. Okey. Okey, kita akan lukis sudut-sudutnya lah. Okey, ni sudut-sudut yang kita akan gunakan untuk melukis. Dan peratus ni kita akan gunakan untuk melabel. Okey, kamu tak boleh melabel sudut. Sudut ni untuk melukis. Peratus ni adalah untuk label. Okey, so kamu kena ada protector. Kamu wajib ada protector untuk melukis sudut. Okey, so sebelum kamu lukis sudut, kamu kena tengok protector tu lah. Okey, kamu memahami protector tu. Okey, okey, kalau kamu nampak. Okey, sekejap. Okey, kalau kamu nampak protector ni, kamu boleh nampak, okey, 90 degree. Okey, 90 degree ni, okey, dekat tengah-tengah ni, ini akan jadi pusat lah. Okey, di mana kita akan letakkan kita punya jangka lukis ni kat pusat. Okey, tengah-tengah ni. Okey, dan sudut ni, kalau kamu nampak dia ada sudut kat luar dan sudut kat dalam. Okey, so untuk lukis carta banding ni, kamu guna sudut kat luar ni. Okey, kamu guna sudut yang kat luar. Okey, sebelum kamu nak lukis sudut, kamu kena buat satu garisan yang menegak. Okey, kamu ambil daripada pusat ni. So, pusat ni kamu dah boleh padam lah. Okey, dah padam, tapi kamu kena tahulah pusat ni kat titik sini. Okey, dari pusat, kamu tarik. Kamu tarik ke atas. Satu garisan menegak. So, kat sini pun sama. Pusat ni kamu kena tahulah kat sini. So, kamu buat satu garisan menegak. Okey.
Okey, lepas buat garisan menegak, kamu ambil jangka lukis, kamu ingat 90 degree tu, okey. So kamu letaklah kat sini. Okey, kosongnya. Okey. Kamu garis kosongnya mesti melekat kat garis yang kita garis ni. Okey. Kamu letak dan pastikan titik pusat ni kat 90 degree. Okey, kalau cikgu punya ni dia tak nampak sangat dia punya tanda ni. Okey, kalau saya percaya protektor kamu dia akan ada tanda macam ni. So dekat titik tu kamu letak. Okey. So sudut pertama yang kita dapat dalam jadual ni ialah 98.7. So kamu tengok dari luar Okey, kamu tengok dari luar ni 90. So 98.7 ni kat sini. Okey, kat sini. Okey, so kamu ambil pembaris, kamu gariskan. Kamu tandakan kat luar sikit, kat luar, dan kamu gariskanlah. Okey, dari luar ni. Okey, kamu gariskan ke pusat. Okey, sebab tu penting sangat pusat ni. Okey, so untuk sudut yang kedua, okey, sudut yang kedua kita dapat 91.5. Okey, so untuk sudut yang kedua, kamu ambil lah. Kamu bawa kamu punya protektor. Kat protektor kamu ingat kosong dengan dia punya pusat. So kosong tadi tu kamu bawa ke garisan yang kita dah tanda ni. Okey, dia mesti sini, dan pusat ni kamu check. Okey, dah 90 degree ke? Okey. Dah. Okey, so kamu tandalah. Kita punya sudut kedua ialah 91.5. Okey, 91 kat sini je. Okey. Okey, kat sini. So kamu tandakan. Dan kamu gariskanlah sudut dia. Okey. Yang kedua kita dapat 43.6. So benda yang sama, dia kena ikut arah jam. So kamu kena plot ikut arah jam. Okey, so sama. So 0 ni kat sini kamu pakailah. 0 ni mesti langgar garis ni, dan yang ni mesti dekat pusat 90 degree tu. Okey, so kamu dapat 4. Kita punya sudut yang ketiga ialah 43.6. So 4 1 2 3 kat sini. Okey, so kamu tandakan. Okey, so kamu tandakanlah sampai kamu dapat tanda semua sudut. Okey, sama juga kat untuk bulatan ni pun sama, kamu kena tanda sampai kamu dah tanda semua sudutnya lah. Okey. Okey, inilah bentuk graf yang kamu akan dapat. Okey, so apa aspek-aspek yang penting dalam carta pi kamu ni ialah dah semestinya tajuk. Okey, tajuk dia Malaysia, perkara dan tahun. Okey, dalam tajuk dia kalau kamu perhatikan dia ada perkataan anggaran. So tajuk besar, kedua ialah tajuk kecil. Okey, so tajuk kecil perlu ada tahun 2011. So kamu jangan tulis 2011 sahaja, kena ada perkataan tahun 2011. Okey, untuk 2012 dia ada anggaran tahun 2012. Okey, dan kamu ada satu bulatan kecil dan ini satu bulatan yang besar. Okey, ini untuk jumlah 28,000. Okey, yang ni jumlah untuk 34,000 lah. Okey, so dalam carta ni apa yang penting ialah kamu perlu labelkan. Okey, kamu labelkan peratus. Okey, contohnya kamu dapat ni kan. Tadi kita lukis 98.7, label dia punya label peratus dia ialah 27.4. So dalam graf kamu kena labelkan yang ni, bukannya labelkan sudut. Okey, so kamu labelkanlah 27.4%. Okey, in case dia punya ruang sudut dia kecil je macam ni kan. Contohnya kecil macam ni, kamu jangan pula tulis terbalik macam ni, 2.38, tak boleh. Okey, so apa yang kamu perlu buat ialah kamu gariskan, kamu ambil pembaris. Okey, kamu gariskan satu garisan tegak dan kamu tulis sinilah contohnya 2.47%. Okey, kamu labelkan kat luar. Okey, jangan kamu labelkan membaring macam ni. Okey, jangan mesti menegak. Okey, so lepas kamu dah labelkan peratus-peratusnya, kamu perlu warnakannya lah. Okey, lepas kamu warnakan
anda tidak digalakkan untuk melorek. Okey, so kamu kena warnakan penuh. Okey, masa kamu kalau boleh gunakan warna-warna yang cair. Okey, jangan gunakan warna-warna yang pekat. Okey, lepas kamu dah labelkan dah warna dan kamu kena letak jumlah dekat bawah ni. Okey, jumlah yang kita dapatkan jadual ni kan, jumlah keseluruhan ni. Okey, kamu kena letaklah. Okey, so wajib ada perkataan jumlah, JUMLAH, jumlah sama dengan, ni tak nampak sama dengan RM 28,008 juta. Ni pun sama jumlah, sama dengan RM 34,362 juta. Okey, nisbah jejaring. Okey, dan kamu kena tulis nisbah jejaring. Okey, untuk graf kita ada skala. Okey, so untuk carta banding kita ada nisbah jejaring. Nisbah jejaring sama dengan, kita kena tulis yang kita dapat nisbah jejari yang mentah tadi. Okey, ini nisbah jejari mentah kita kan. Okey, kamu tulis yang tu. Okey, yang mana kita tak darabkan dengan 4 tadi. Okey, so nisbah jejari sama dengan 1 titik bertindih 1.11. Dan kena ada perkataan petunjuk dan diikuti dengan petunjuk. Dan akhir sekali ada perkataan sumber. Okey, sumber ni kamu just ambil daripada teks. Okey, kamu tak payah tambah apa-apalah. Okey, kalau dalam sumber tu ada perkataan sumber, kamu tulis sumber. Okey, kalau dalam teks tu dia mula dengan dipetik, so kamu ambil dipetik. Okey, so ini ialah rangka ataupun macam mana kamu punya carta pi akan ada. Okey, so thank you. Baiklah pelajar, sampai sini sahaja video pada kali ini. So cikgu harap cara pembinaan carta pi banding ni dapat membantu pelajar untuk memahami lebih mendalam. Okey, sebarang pertanyaan pelajar boleh komen di ruang komen dan pastikan untuk like, subscribe dan komen. Bye bye, jumpa di video seterusnya.